Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Bersama saya Khairina Umairah binti Muhammad Azri dan rakan seperjuangan saya Noraida binti Ahmad. Kami akan menerangkan apa itu tulisan Jawi. Sebelum perbincangan kita pada hari ini dimulakan, kami akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Dah kenal kan ahli kumpulan kami? Okey, lepas ni kita nak buat apa pula kan? Pengenalan kot. Pengenalan? Aha. Ya, betul, pengenalan. Seterusnya kita akan meneruskan lagi dengan tayangan video pengenalan tulisan Jawi. La 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 la. Tulisan Jawi merupakan tulisan yang menggunakan huruf hijaiyah yang telah lama wujud di negara kita. Tulisan ini dikatakan wujud pada zaman bahasa Melayu klasik, iaitu pada abad ke-14 hingga abad ke-18 Masihi. Zaman peralihan atau zaman pra-klasik adalah titik permulaan perkenalan tulisan Jawi di negara kita. Buktinya, penemuan batu bersurat Terengganu yang menggunakan tulisan Jawi sepenuhnya pada tahun 1303 Masihi telah membuktikan bahawa tulisan Jawi ini telah lama wujud dan digunakan sejak zaman dahulu. Jawi, apa itu Jawi? Perkataan Jawi berasal daripada perkataan Al-Jawah yang merujuk kepada Pulau Sumatera. Perkataan Jawi juga dikaitkan dengan perkataan Jawa seperti yang telah dinyatakan oleh Marco Polo sebagai nama lama Pulau Sumatera. Perkembangan tulisan Jawi ini berlaku seiring dengan penyebaran agama Islam di Tanah Melayu yang dipengaruhi oleh aktiviti perdagangan dengan Arab, di mana pedagang Arab menyebarkan dakwah Islam dengan menggunakan huruf-huruf Arab sebagai medium untuk berkomunikasi dengan penduduk tempatan di Tanah Melayu. Oleh sebab itulah, tulisan Jawi ini mempunyai sedikit persamaan dengan sistem tulisan Arab. Namun begitu, orang Melayu telah menambah 6 huruf dalam tulisan Jawi, iaitu ja, ga, pa, nga, nya dan va bagi menyelaras tulisan Jawi dengan ejaan serta sebutan dalam bahasa Melayu dengan lebih tepat. Tulisan Jawi ini sebenarnya banyak digunakan pada zaman dahulu. Tulisan Jawi ini juga merupakan tulisan utama ataupun tulisan rasmi di semenanjung Tanah Melayu, Indonesia, Brunei, Selatan Thailand dan Sri Lanka. Pada zaman dahulu, tulisan Jawi ini digunakan secara menyeluruh. Ia digunakan dalam pelbagai urusan seperti surat menyurat, pembelajaran di sekolah, penulisan manuskrip, papan tanda dan sebagainya. Seterusnya, kita boleh lihat juga pada sistem pentadbiran zaman dahulu. Mereka juga menggunakan sistem tulisan Jawi untuk urusan pentadbiran kerajaan seperti Warta Kerajaan, Undang-Undang Tubuh Kerajaan dan surat menyurat perjanjian kerajaan. Maka, jelaslah bahawa tulisan Jawi ini merupakan tulisan yang sangat berpengaruh sejak zaman dahulu lagi. Penggunaan Jawi juga dianggap sebagai satu bentuk warisan budaya dan wajar dipertahankan untuk mengekalkan keunikan dan kepelbagaian warisan di negara kita. Oh, itulah tulisan Jawi, Aida. Faham tak? Faham? Okey, so kalau dah faham, kita akan teruskan kepada peranan, iaitu peranan daripada pelbagai pihak untuk mengukuhkan tulisan Jawi. Let's go.
proses diambil untuk mengubah supaya Jawi akan terpelihara. Terdapat beberapa usaha bagi menarik masyarakat kita. Bersama-sama gabungkan tenaga, tulisan Jawi terus dicinta. Pihak kerajaan memperkenalkan Jawi di dalam sukatan pelajaran, juga di dalam sistem pendidikan. Ini usaha pihak kementerian. Dewan Bahasa dan Pustaka memperbanyak buku-buku terjemahan, mengadakan pertandingan. Ini usaha-usaha kerajaan. Seterusnya pihak swasta, tulisan Jawi pada papan tanda, membuat bengkel dan seni pameran di media massa, promosi iklan. Para pendidik dan pengajar mendidik pelajar asas tulisan, kaidah menarik digunakan, inisiatif program harus dilaksanakan. Ibu bapa jadi suri teladan, sejak kecil beri pendedahan, membelikan berbagai peralatan, mengasah bakat yang terpendam. Peranan terakhir dari masyarakat, mengikut program yang dianjurkan, menambah pengetahuan, cari maklumat. tulisan Jawi dipraktikkan. Ini usaha memartabatkan tulisan Jawi dalam masyarakat. Berbagai pihak mengambil peranan, hargailah Jawi dengan tepat. Oh, itulah pihak-pihak yang memainkan peranan dalam memartabatkan tulisan Jawi. Tadi ada 5 peranan yang dibincangkan dalam musik video tu. Apa tu, Kai? 5 tu. 5 tu, iaitu kerajaan, swasta, ibu bapa, pendidik dan juga masyarakat. So next, kita pergi kepada kaedah. Okay, kaedah ini kaedah yang sesuai digunakan sewaktu PDP di pelbagai institusi pendidikan seperti sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti. Nak tahu tak apa itu kaedah ni? Apa tu, Kai? Okey, jom kita saksikan. Terdapat 8 kaedah yang sesuai digunakan sewaktu PDP di sekolah rendah, sekolah menengah maupun universiti. Kaedah yang pertama iaitu kaedah pandang sebut. Kaedah ini menjelaskan kepada para pelajar gambaran awal terhadap huruf-huruf hijaiyah seperti I bersamaan dengan ayam. Pelajar dapat mengenali huruf-huruf hijaiyah secara umum. Kaedah yang kedua ialah kaedah kategori. Dalam kaedah ini, guru akan menyebut peranan huruf Jawi kepada huruf Romi. Pelajar akan menyalin peranan tersebut dan menghafalnya. Seterusnya, kaedah yang ketiga ialah kaedah mengeja. Ses mengeja bagi sesuatu perkataan diterangkan oleh guru secara ringkas satu persatu tanpa sambungan huruf. Contohnya, perkataan satu mempunyai huruf sin, alif, ta dan waw yang terlibat dalam proses pengejaan. Pada peringkat awal, pelajar dapat menyenaraikan huruf tulisan Jawi sesuatu perkataan tanpa bersambung. Sewaktu mengajar, pelajar akan menyanyi semula perkataan tersebut supaya dapat mengukuhkan kefahaman mereka dalam tulisan Jawi. Kaedah yang keempat ialah kaedah imla. Setelah belajar mengeja,
Pelajar dikendaki untuk menyambung huruf Jawi bagi membentuk suatu perkataan. Guru akan memberikan contoh bagaimana cara menyambung huruf Jawi di hadapan murid-murid bagi meningkatkan kepahaman mereka. Seorang pelajar dikendaki untuk menyelesaikan latihan menyambung huruf Jawi yang telah diberikan oleh guru di hadapan kelas. Dalam pembelajaran ini, belajar hanya menyambung huruf Jawi bagi perkataan yang mudah dieja, seperti perkataan yang mempunyai dua suku kata, yaitu baju dan batu. Kaedah yang kelima ialah kaedah permainan. Kaedah ini merupakan kaedah interaktif bagi memberikan kefahaman yang mendalam kepada para pelajar. Sebagai contoh, bahan batu mengajar digital yang disediakan seperti kuis tersebut dapat meningkatkan keseronokan kepada pelajar dalam suatu proses pembelajaran. Penggunaan tulisan Jawi dalam kuis itu menguji kelancaran bacaan mereka terhadap sesuatu perkataan. Permainan seperti ini juga membantu pelajar bekerjasama dengan rakan sekelas yang lain serta dapat mengelakkan daripada kebosanan. Kaedah yang keenam ialah kaedah huruf. Dalam kaedah ini, guru akan menggunakan slide bagi memperkenalkan kesemua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan Jawi. Guru menyebut huruf tersebut dan pelajar akan ikut beramai-ramai. Kaedah yang ketujuh ialah kaedah kefahaman. Dalam kaedah ini, guru akan menerangkan hukum-hukum yang terdapat dalam tulisan Jawi. Contohnya, hukum ka, ga yang di akhir perkataannya tidak ditambahkan huruf alif. Guru akan memberikan contoh perkataan yang berakhir dengan suku kata ka dan ga seperti murka dan rongga. Selepas itu, guru akan memanggil seorang pelajar untuk menerangkan mengikut kefahamannya. Ka ni kan, yang ni kan ka. Yang ni pula ga. So, dua-dua ni tak payahlah tambah alif kat belakang dia macam cikgu kata tadi. Selepas murid tersebut menerangkan apa yang dibelajarnya tadi, guru akan menguji kefahamannya melalui cara pengejaan perkataan yang diakhiri huruf ka dan ga. Yang terakhir ialah kaedah penggayaan. Kaedah ini sesuai digunakan kepada pelajar yang telah menguasai satu atau beberapa kemahiran asas. Guru akan memilih seorang pelajar secara awam bagi membaca sebuah teks dalam tulisan Jawi. Pelajar tersebut belum membaca teks itu secara lancar. Kian, terdapat 8 kaedah yang sesuai diaplikasikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di pelbagai institusi pendidikan. Okey, terdapat 8 kaedah yang dibincangkan dalam video sebentar tadi. Betul tak kan? 8 kaedah. Betul, kita ada 8 kaedah yang sesuai digunakan. Daripada awal video tadi, kita telah membincangkan mengenai pengenalan tulisan Jawi, Peranan pelbagai pihak dan juga kaedah yang sesuai digunakan. Apa rumusannya kan? Rumusan daripada semua video yang kita tayangkan sebentar tadi. So, sebagai kesimpulan secara umumnya, kita mengetahui bahawa tulisan Jawi ini amat penting digunakan pada zaman sekarang. Disebabkan itu, pelbagai institusi perlu memartabatkan tulisan Jawi ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye!